Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa sahbihi barak. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali lagi kita malam ni. Dan alhamdulillah daripada siang tadi kita lihat wabak nampaknya semakin perlahan, semakin menurun, dan mudah-mudahan doa kita semua, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat naik wabak dan kita dapat hidup seperti sedia kala dengan urusan masing-masing. Jadi ini salah satu ujian yang Tuhan bagi. Tak ada orang yang umur sampai 60-80 tahun pernah merasai kehidupan yang macam ni. Jadi ini pertama kali yang berlaku dalam kehidupan kita. So kita kena ambil iktibar, jangan kita seronok. Ada orang dia rasa seronok kan, duduk di rumah. Mungkin ada orang menggaji, saya tengok tadi seronok sangat, kalau boleh katanya biarlah wabak ni panjang lagi duduk kat rumah. Ini bukan istilah, bukan isu duduk di rumah. Ini isu, ini cerita ujian Allah bagi tu. Sebab yang Allah bagi ni kemurkaan dia. Sikit ya Allah hantar yang kita tak nampak, makhluk yang kita tak nampak, jenuh kena teropong. Takut habis semua manusia. Masjid pun tutup, supermarket buka lagi. Itulah ketakutan. Sebab kalau kita lihat kemurkaan Tuhan tu hanyalah sebesar biji sawi je baru. Sedangkan rahmatnya itu masih lagi luas, tak terhingga. Tapi kita melihat kemurkaan Tuhan tu macam besar sangat. Walau sedikitnya, insya-Allah Allah akan angkat. Cuma sejauh mana kita ni boleh bersabar dengan apa yang Allah uji kita ni. Jadi sebagai permulaan muqaddimah kita malam ni, ini pun nak kena fikir juga selain daripada kita mengaji. Sebab kehidupan kita memang macam ini. Kita akan lalui berbagai ujian-ujian. Ada yang kuat, ada yang tak kuat. Itu bergantung kepada ketetapan Tuhan atas diri masing-masing. Kita nak sama dengan orang lain tak boleh. Kadang-kadang apa yang kena atas kita ni tak sama dengan orang lain. Kita jangan minta macam mana orang kena datang kat kita, takut kita tak tahan. Apa yang Allah uji tu semua dah padan dah. Dah padan dengan kita dah. So kita cuma perlu redha je. Sama ada ujian kesenangan, kesusahan, kesakitan, keperitan, semua tu dah takdir Tuhan. Allah dah takdir dah, orang ni diuji begini. Dan Allah susun tu dah sesuai sangat dengan kita dah. Bukan sebab tu kena ada agama, kena ada iman, nak protect, nak mempertahankan apa ujian Tuhan tu. Sebab ujian ni kita hanya boleh hadapi dengan iman saja. Kalau kita tak beriman dengan Tuhan, kita akan tengok macam-macam daripada sudut negatif. Tapi kita nak melihat dari sudut yang lebih positif. Bagaimana Allah menetapkan ujian atas tiap-tiap seorang kita tu. Walaupun duduk serumah, tapi suami isteri penyakit tak sama. Isteri penyakit kecil manis, suami sakit darah tinggi. Tak sama, makan sekali. Jadi orang ni mati sekian hari bulan, orang ni mati sekian bulan. Baik, so jadi itulah keadaan dia. Dan malam ni kita ke tajuk tentang Islam. Tengok depan tadi tu saya bagi tu ada post rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Jadi malam ni kita masuk dalam bahagian rukun Islam. Kita nak mula pergi ke bahagian satu-satu. Tapi tajuk ni sebenarnya tak boleh gopoh-gopoh. Tak boleh gopoh-gopoh nah. Kita dah belajar dulu sebenarnya masa sekolah, masa apa itu ni.
Cuma mungkin masa tu kita tak ambil berat. Kita belajar sekolah sekadar nak lepas exam. Tu masalah pendidikan kita kat Malaysia ni, sistem ni. Dia lebih exam orientated. Dia nakkan exam tu nak habis syllabus, nak lepas tu saja. Sebab tu dia tak sama dengan sistem pengajian pondok. Pengajian pondok lain. Tadi ada orang tanya saya kan. Ni saya cakap kita lah, orang tanya dalam mesej. Saya pun tak kenal siapa. Dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz dengan tabligh? Tu soalan dia. Jadi, saya kata masalah tabligh cara tabligh lah. Tapi kita ni, tabligh ni dia datang pun rasanya kemudian. Saya ingat dah awal tahun 70, 78, 79 gitulah. 80, tahun 80-an gitulah ke Malaysia tu masa tu. Sebelum tu yang ada di Malaysia ni, bukan Malaysia lah, Nusantara ni. Seluruh Nusantara ni, kita didokongi oleh sistem pondok. Kalau Indonesia nya pesantren lah. Kenapa perbezaan? Dan kebanyakan tabligh ni dia datang daripada India. Yang kita tak tahu sama ada, saya pun tak pernah, jarang saya buat kajian lah. Sama ada tabligh ni dia mazhab apa, wallahualam. Sedangkan 4 mazhab yang rajih tu, yang 4 tu, yang terkenal tu. Kalau kita di sini Syafi'i. Itu jelas. Maka sistem Syafi'i yang dibuat oleh para ulama Nusantara dulu adalah sistem pendidikan sekolah tu. So pondok pesantren samalah. Pondok tu sistem pendidikan yang masyhur. Tapi sedihnya hari ni dah makin kurang lah pondok. Jadi bila sistem pondok tu dah kurang, macam mana orang nak pergi kepada agama secara komprehensif? Nak memahami hukum hakam ni. Dan kita didedahkan dengan sistem pendidikan moden, yang mana agama hanyalah sebahagian kecil daripada sistem pendidikan tu. Sikit sangat agama tu. Adalah tajuk dia, pengetahuan agama Islam. Tu saja yang ada agama. Yang lainnya, kalau kata kita ambil 100%, agama tu mungkin 10% je daripada keseluruhan subjek-subjek yang wajib dipelajari kat sekolah tu. Jadi peringkat awalnya, masa saya dulu mengaji, tulisan Jawi. Mengaji Jawi, tulis Jawi. Lepas tu masuk sekolah, mengaji sekolah orang putih. Tulis orang putih pula. Tu tulis ni. Lepas tu bila dah besar, pergi mengaji lagi. Pondok balik. So kita sistem tu, kita tengok perbezaan. Jadi budak lain ni tak boleh tulis Jawi. Nama ni aja tak boleh. Bawah mim. Kalau dulu bawah mim, bom. Bumi. Bawah mi. Pasal kita banyak bahasa Melayu tua kan. Baku tua tu dia lain. So jadi kita nak balik kepada sistem asal tu balik. So jadi bila kita dah tinggal lama dalam agama ni, dan ni pun kita ada mudah kesedaran. Masalah kita pula rupanya sistem yang ulama-ulama Nusantara ni buat ni dah cantik sangat dah sistem tu. Pasal ulama ni kerja dia apa? Dia menjadi pengganti Nabi. Jadi kerja Nabi ni apa? Dakwah. Tak ada kerja yang paling mulia atas muka bumi ni melainkan kerja Nabi. Kerja kita tu cakap lah apa pun. Kadang-kadang banyak sia-sia lagi daripada hak dakwah tu. Sebab tu kalau orang boleh masuk bidang dakwah ni hebat sekali. Dia mengambil alih kerja Nabi yang saya sebut kemarin tu. Satu, dia menjadi pemberi agama. Yang kedua, dia jadi pendakwah, pengajar. Ada masuk Islam, dia Islamkan orang. Ajar syahadah pada orang masuk Islam. Sedangkan ini yang terbaik. Ini yang akan membawa kita kepada akhirat. Tapi sebab kita dah terleka dalam sistem moden, sehingga dia dah tua dah. Baru teringat. Ilmu ni tak cukup, ini tak ada, ni tak kerti, ni tak tahu. Sedangkan Allah dah sebut, jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Nak mati pun kat Allah dah pesan dah. Kena dalam Islam. Jangan mati dalam kafir atau jalan munafik atau jalan syirik. Mati dalam Islam. Maknanya kan nak mati dalam Islam, kamu kena tahu tentang Islam tu dulu. Apa dia Islam? Ni sampai orang tanya nak jawab Islam tak boleh. Duk cerita melila merata. Tak tersusun. Sedangkan kita kena susun tanda kita faham. Satu bahagian. Tapi Alhamdulillah, walaupun macam mana pun, tak apalah. Itu kita just forget it lah. Orang putih kata, let's bygone be bygone. Maknanya lepas tu sudah. Kan? Kita start kehidupan baru, era baru. Kita start belajar balik macam ni. Walaupun benda yang kita belajar ni taklah teratur sangat, taklah tersusun sangat. Saya pun bukannya bagus sangat pun mengajar. Tapi dah kawan-kawan, ramai kita tengok sahabat handai kita yang perlukan sedikit tarbiyah, sedikit pedoman. Orang kata nak cari
rotan tak ada, akar pun tak apalah, tak ada rotan akar pun kita pakailah. Yang penting nak bagi kita faham macam mana nak susun balik kehidupan kita dengan agama tu. Sebab kita nak kena mati dalam Islam. Kita tak boleh mati selain daripada Islam. Ni yang paling penting sekali. Hari Jumaat duk dengar Tok Khatib duk baca dah, ni dah 4 minggu tak dengar dah. Hendaklah aku mati, jangan aku mati melainkan dalam Islam. Kemudian jadi bila Islam tu, apa dia Islam tu? Malam ni insya-Allah sempat kot saya ingat kita belajar tentang pengertian Islam tu. Okey, jadi saya terus pergi kepada rukun Islam. Islam ni dia bermula dengan rukun Islam tu dulu. Kelebihan kemuliaan Islam tu, apa dia Islam tu? Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadhana. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangunkan di atas 5 dasar. Bersaksi bahawa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan puasa bulan Ramadan. Jadi ini yang bahagian pertama. Mana berarti bahawa kita duduk di dalam Islam tu merangkumi 5 aspek utama rukun dia. Sekejap lagi kita akan sambung. Macam mana ni hadis Nabi yang disebut masyhur hadis ni menceritakan tentang Islam tu. Jadi kita tak boleh menafikan lagi dah. Islam ni kalau orang putih dia sebut the 5 pillars of Islam. Pillars ni macam tiang Islam tu. Tiang Islam tu. Dia ada tiang, nak bina Islam kena ada 5 tiang tu. Runtuh salah satu, runtuh Islam tu. Rumah ni kalau tiang tu, tengah tiang seri, 4 kapit dia. Kuat lah. Maknanya firm. Foundation is very good. So bila satu tiang tu roboh, katalah tiang tu kita ambil, di tengah tu tiang syahadah yang pertama. Kelilingnya 4 lagi. Solat, puasa, zakat, haji 4. Satu runtuh macam mana? Satu tu runtuh lah semua. Sengit habis. Bukan jadi dah tak sempurna ada Islam tu. Jadi rukun Islam ni 5 ni kena hidupkan, kena tegakkan di diri kita. Kenapa kena tegakkan Islam ni? Tu. So jadi dalam hadis ni jelas. Mana kita pun nak kena faham. Tak adalah saya nak suruh kata hafal ke hadis ni, tak payah. Kalau nak hafal, yang mana yang minat sungguh, belajar hafalkan panjang sangat pun. Jadi bila kita dah tahu bahawasanya inilah yang pertama, so kita nak go for yang pertama dulu. Sebelum ni semalam pun saya ada kuliah dah tentang tajuk-tajuk yang lain. Tentang kenapa kena ada guru mursyid, macam-macam tajuk dah kita dah bincang. Sebab apa kena kita pergi kepada tajuk tu dulu? Sebab saya nak kena bagi jelas, kita ni duduk kita berada di i'tiqad mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan kita nak bincang ni di dalam lingkungan, ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan golongan-golongan hadis sahih saja. Kalau hadis sahih saja, golongan dipanggil new muhaddisin tu. New muhaddisin ni dia nak ambil hadis sahih je. Hadis dhaif semua dihukum kafir, sesat, jahat macam lagi. Kita tak. Walaupun dhaif, itu tetap hadis Nabi. Jadi ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama kita dah 1000 lebih tahun dah daripada zaman Imam Syafi'i tu. Sampai ke kita. Tak ada duk petikai lagi pun tentang hadis dhaif. Jadi sampai yang moden pokok neo muhaddisin ni pula datang-datang mereka ni lantang sekali mengkritik. Sehingganya umat Islam dah tak ada amalan dah. Tak nak beramai dah apa pun. Macam tahlil tak boleh, zikir tak boleh. Macam-macam tak boleh. Hasil kuliahnya bid'ah. Itulah lagu-lagu nyanyian mereka. Bid'ah tak habis-habis di mulut tu. Sana bid'ah, sini bid'ah. Yang bid'ah tu pun sesat juga, dia tak sedar yang bid'ah tu sesat. Jadi banyak mereka ni membawa manusia ke arah kesesatan. Tu. Jadi saya terang-terang cakap, yang saya nak bawa bicara ni adalah masalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i, kita duduk atas mazhab fiqh. Imam Abu Hasan Asy'ari atas mazhab tauhid. Imam Ghazali, Junaid, Abdul Qadir Jalani atas mazhab tasawuf. Tu jelas. Kita firm kat sini. Jadi tak ada cerita lain. Kita kat sini. Kalau kuliah ni atas kuliah ni. Kalau mungkin dia mazhab lain, itu terpulanglah nak dengar pun boleh ataupun tak mendengar pun kita tak kisah kan.
So kita nak pergi kepada satu mazhab yang kita anuti tu. Baik, wallahu a'lam. Baik, jadi seterusnya kita tengok the pillars of Islam tu. Benda ni masyhur Pillars tu tiang-tiang agama. Jadi 5 rukun Islam tu, dalam 5 rukun tu, yang mana dulu? Kita tengok yang mana datang dulu. Bila disebut oleh Sayyidina Umar, apa yang Rasulullah sebut? Dibina Islam itu atas 5 tiang. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang disebut oleh Nabi dulu. Mana tiang yang terbina yang awal-awal itu ialah bersyahadah. Bersaksi di situ. Ayat itu bersaksi. Bersaksi bahawasanya tiada Tuhan, tiada ilah melainkan Allah. Itu yang pertama sekali. The pillars dibina tiang tu. Maknanya syahadah ni adalah tiang seri kepada pembinaan rukun Islam yang lain. Ini berarti bahawasanya dengan bermulanya Islam itu, seseorang itu harus mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Dia kena bersaksi dulu dia tu mengaku ketuhanan Allah dan mengaku kebenaran akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dia mengaku Allah tu Tuhan dia, tanpa dia mengaku Nabi itu utusan Allah, dia bukan orang Muslim. Dia hanya Muslim pada lidah, pada iqrar saja, yang tidak ada tasydik di dalam hati. Sebab tu di dalam rukun yang pertama ni, syahadah ni memang cukup berat sangat-sangat, pasal dia menentukan sama ada kita ni berada atas tempat Islam yang betul, benar, ataupun Islam yang dusta. Sebab bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, perkataan asyhadu yang pertama tu melambangkan kepada suatu pengakuan. Pengakuan penyaksian kita kepada apa yang kita nak saksikan. Sebab asyhadu ni membawa makna aku bersaksi, aku bersumpah, aku berikrar, aku beriktiqad. Jadi sebab tu dia kata Imam Abu Hanifah, asyhadu ni adalah suatu nashhadu kata dia, iaitu aku bersumpah. Bila kita bersumpah tu, maknanya dia boleh jadi kalau kita tipu Tuhan, kita jadi saksi dusta. Maknanya kita yang mengucap asyhadu tu adalah kita ni menjadi saksi. Saksi pada kebenaran, ketunggalan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bila jadi saksi, saksi tu dia kena tahulah apa benda dia nak saksi. Bila dia tahu, dia jadi saksi yang benar. Kalau dia tak tahu, dia jadi saksi yang dusta. Dia menipu Tuhan. Jadi bila asyhadu tu sebab tu dia kata yang pertama sekali syahadati alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah tu. Ini yang pertama sekali penyaksian. Maka ini sebagai dipanggil tunjang. Tunjang ataupun tiang seri dalam pembinaan tiang-tiang yang lain. Maka daripada syahadah itulah barulah lahirnya akan puasa, akan solat. Diikuti dengan puasa, zakat dan haji. Walaupun dalam hadis ni sebut Ramadan, sebenarnya haji itu adalah yang terakhir sekali rukun dia. Baik. Maka bila kita nak faham, bila kita tengok tiang ni, kita kena hati-hati bab macam ni. Kita tak boleh faham, mengucap itu jadi Islam. Tak boleh, sebab dia ada lagi bahagian, kita akan pergi sekejap lagi, bahagian tentang ada 2, kemarin ingat dah kita belajar kemarin. Ada 2 bahagian dalam rukun syarak, dalam hukum syarak. Kan kita saya tulis kat situ, bawah tu ada hukum syarak. Hukum syarak ni dia terbagi pada 2 pula. Dia bahagian taklifinya dengan wad'i. Bila masuk bahagian taklifinya, dia ada buat pula bab wajib, sunat, haram, makruh tu. Kat mana pula hak jadi wajib? Waktu wajib bila. Semua tu ada kat situ, nanti kita akan bincang sikit. Sekadar yang mampu nanti. Sebab di sinilah tempat punca asal Islam tu. Sebab dia nakkan kita mengucap dulu. Semalam saya sebut. Islam itu bila? Di mana Islam? Islam itu bermula pada penerimaan 2 kalimah syahadah. Jadi setiap orang yang mengucap 2 kalimah syahadah tu, bermulanya Islam pada diri dia. Bila dia mengucap, dia ikrar. Bila dia tasydik, dia beriman kepada Allah. Bila dia amalkan, tanda membuktikan, dia beriman. Jadi dengannya ucapan kalimat syahadah tu, bila dia ikrar dengan lidah je, asyhadu tu dalam hati dia dah membenar dah. Membenar apa kan? Membenarkan akan ketuhanan
ketunggalan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Once dia membenarkan dan dia mengaku penyaksian tu tadi, maka dia dikira orang Muslim lagi orang beriman. Itu tempat permulaan. Sebab tu Islam tu dia letak di mana? Pada lidah, anggota dan hati. Dan nak jadi kafir pun dekat situ juga. Kalau berlaku salah satu daripada 3 anggota tu terbit benda-benda yang boleh menyesatkan dia, maka jatuhlah kafir dia. Jadi kufur. Dia jadi syirik pun salah satu juga. Daripada lidah dia, sama ada melalui lidah dia, ucapan dia, dia kata dia tak percaya ke Tuhan, jatuhlah. Contoh, tu kena hati-hati. Lidah, anggota, hati. Itu 3 benda ni tempat. Tempat nak beriman pun 3, tempat nak sesat pun 3 ni juga. So jangan main-main benda-benda macam ni kan. So kita kena ambil faham betul-betul. Sebab tu yang saya nak ajar ni bukanlah macam ajar kat sekolah dulu. Kat sekolah tu dia untuk exam oriented. Ni kita nak ajar ni supaya jangan sesat. Kita tak sesat jalan supaya kita dapat bersama dengan Nabi dan para mukminin dan para nabi para rasul di akhirat besok. Ni mengaji malam ni bukan kat mengaji sonok-sonok. Kan? Tengah-tengah mengaji dia left group lah, macam-macam lah tengok yang masuk dalam group ni kan. Tengah-tengah mengaji lari. Mana boleh, kita tu lah kata tak ada adab. Sebab tu lah orang ni kalau suka tak suka pun ada adab. Kita masuk rumah orang bagi salam. Keluar rumah bagi salam. Tu adab kita. Tak suka pun tak apa, bagi salam, minta maaf saya nak keluarkan, nak left group. Tak apalah, tu hilang. Nampak sangat buruk tu kata tak beradab. Dia sebab itulah saya ada sebut selalu. Akhlak Nabi ni payah orang nak ikut. Tapi akhlak syaitan suka ikut. Hak jahat atau elok tu ikut sebab dia tak ngaji adab. Apa pun. Sebab tu dalam grup ni pun kita kena ingat dia macam rumah Macam rumah. Bila dipanggil, dijemput, masuk. Bila nak tinggal kita left. Nak keluar rumah buat apa selalu? Nak keluar rumah bagi salam kan? Bagi je lah salam. Bagi salam, Assalamualaikum. Pada admin yang jaga grup ni saya minta mengundur diri dulu. Terima kasih selama ni saya duduk kat sini. Apa salah elok gitu? Kan bagus adabnya tu kan? Syaitan kata, tak payah duduk bang. Mengarut ya pokok ni, kau belah je. Tu syaitan cakap. Yelah memang betul lah. Apa ajar ni, ruku-ruku ni. Mana ada orang belajar benda ni? Pum, left group. Nampak tak? Punya buruknya kelaku ni. Kita tengok sendirilah. Kadang-kadang kita tahulah kita nilai. Bila kita duk mengaku kita ni hebat. Kita duduk dalam jemaah, kita tahu perangai kita buruk tak buruk. Kita benci kawan kita. Sebab tu Nabi kata, tidak beriman seorang kamu selagi kamu tak kasih saudara kamu macam mana kamu kasih diri kamu sendiri. Kasih ni susah. Kasih ni duduk pada iman. Tapi kalau dia duduk pada tempat amaratun bisu, duduk pada amarah, nafsu amarah jahat tu, maka terbitlah benda-benda macam ni. Walaupun dia duduk dalam jemaah Islam sekalipun. Hari ni yang politik, duk huru-hara politik di Malaysia ni, yang duk perang-perang ni sebab apa? Sebab sifat amarah ni penuh kat situ. Nak masuk politik boleh. Tapi tengoklah apa jadi politik hari ni. Maki hamun orang tu. Manusia dah tak ada adab lah sekarang ni. Manusia dah tak percaya pada takdir dah. Takdir ni dia boleh berubah. Hari ni jadi A, esok jadi B. Hari ni kamu duduk atas, besok kamu duduk bawah. Dia tak boleh tentu sebab ni takdir. Dan yang berlaku dulu pun, pekerajaan yang sebelum ni pun, dia jatuh ni pun sebab, ada sebab-sebab dia. Dah takdir, bukan saja-saja dibuat. Manusia tak mampu nak buat macam ni. Sebab yang buat ni semua kerja Allah. Allah yang menentukan. Tak pernah kita terfikir COVID tu datang. Dia ingat datang tempat di Wuhan je. Kita tak kenal. Tahu-tahu sampai ke sini. Tahu-tahu habis satu dunia diserangnya. Israel yang hebat tu pun orang lagi ramai mati pada Malaysia. Amerika ni cakap lah. Sebab kita terfikir tak? Boleh fikir tak? Amerika sendiri tak terfikir macam dia nak kena begitu dahsyat. Inilah cerita takdir. Sebab itulah penting bila kita duduk atas mazhab Ahlussunnah ni, dia tak bawa kita kepada sesat. Bila kita tak ada mazhab, dia main pakai jumhur ulama. Kamu ikut siapa ni? Jumhur ulama. Mana boleh jumhur ulama? Semua main jumhur ulama. Nak tolak hadis ni, nak bukan hadis, nak tolak mazhab. Nak tolak mazhab, Nabi hadis sahih ya. Hafal hadis berapa baru? Ulama-ulama tu hafal hadis berapa? 400,000 hadis. Ni hafal baru mungkin tak sampai 100 hadis. Mana ada hukum sana sesat, sini sesat, sana bid'ah, sini bid'ah. Lama-lama habis sesat orang. Saya tahu dah kalau ingat masjid dengar ceramah depan tu tahu dah. Dia Wahabi tak Wahabi. Kita dah tahu dah style orang cakap macam tu. Pokok dia new muhaddisin ni. Jadi bahaya. Tujuan kita apa? Nak bawa manusia balik kepada Allah dan Rasul ke ataupun nak menonjol diri kita sebagai orang yang hebat. Lepas tu kita tak boleh. Sebab tu dia kena ikut. Kenapa orang Melayu lemah di Nusantara ni lemah lembut? Sebab kita mengikut akhlak Rasulullah. Cuba tengok. Daripada imam-imam yang bawa tu. Berakhlak, beradab. Cukup elok.
Datang puak-puak macam jenis hak baru ni, keras pacak. Geng-geng tegar. Ya? Tu. Baik. So, jadi kita kena hati-hati baik-baik. Ni zaman akhir zaman ni, kalau orang tak betul gaya jumpa dengan guru dia apa semua, boleh hancur sesat akidah. Dia terikut kaum mudah. Ajaran kaum mudah ni memang mudah lah. Baik, so jadi so Islam ni, rukun yang pertama tadi saya sebut, iaitu mengucap dua kalimah syahadah yang pertama sekali. Mengucap dua kalimah syahadah, kemudian daripada syahadah ni lah terbitnya solat. Lepas tu bila orang masuk Islam, ada tak orang masuk Islam kena semayang dulu? Saya nak tanya ni. Tolong jawab sekejap. Yang kita duk tengok selama hari ni lah, yang orang duk masuk Islam tu semayang kan mengucap? Mengucap, okey. Ada tak orang mati dia kena semayang juga nak mati? Atau mengucap? Tak ada kan? Nak mati pun kena mengucap kan? Berat tak berat mengucap? Berat kan? Ada ambil peduli tak selama hari ni? Tak ambil peduli kan? Itulah yang jadi. Ingat nak mati terus mengucap. Ingat senang nak mengucap. Bila tentu boleh mengucap ke? Macam itu. So persoalan-persoalan macam ni akan timbul pada kita bila kita tak ambil berat soal-soal macam ni. So jadi kita kena faham lah. Bila nak masuk Islam kena mengucap dulu. Nak kabarnya, nak beritahu bahawasanya syahadah ni yang paling penting sekali. Kalimat ini tertulis di pintu syurga di langit sana tu. Tertulis di atas langit dah kalimat syahadah ni. Nak cerita mulia tak mulia kalimatnya, agung tak agungnya kalimat ni. Tak ada kalimah yang paling agung dalam alam melainkan dua kalimat ni. Sebab tu hati manusia hanya boleh hidup apabila ditalqinkan balik dengan kalimat dua kalimat ini. Sebab kemuliaan dia. Kalimat ini saja yang mampu menghidupkan hati yang mati. Nak terajang keluar kufur maksiat dalam hati kita ni, nak duduk dekat alaqah, dekat darah hitam ni, inilah kalimat dia. Kalimat lain bukan tak boleh. Boleh zikir. Boleh. Kalau nak zikir, boleh saya bagi zikir. Ada orang tanya, ustaz, macam mana nak keluar daripada amarah, nak bagi mutmainah? Kamu larat tak zikir? Dia panggil zikir lataif. Zikir lataif ni zikir yang dalam hati. 7 lataif. 7 tempat sasaran di tubuh badan kita. Satu-satu zikir sampai 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 7. Yang zikir la ilaha illallah. Yang zikir Allah, Allah, Allah. Yang zikir hu, hak, hak pun ada. Semua tu boleh. Tapi mampukah nak zikir banyak macam itu? Dengan keadaan kita hari ni. Dengan bergelombang dengan dunia noda, dosa, cakap lah. Tapi itulah yang nak menyelamatkan kita. Ya? So jadi, sebab tu dia permulaan dia kepada syahadah ni adalah, di awal tu syahadah tu mengucap dulu. So daripada syahadatain ni, syahadatain ni, dua syahadah ni, maka daripada situ, dia pergilah kepada solat. Datang bulan puasa ni, tak berapa hari lagi ni, 3-4 hari lagi. Dah nak puasa. Masuk dalam puasa pula. Lepas puasa, keluar zakat yang berniaga. Bukan zakat fitrah. Fitrah tu dalam bulan Ramadan. Ni zakat berniaga. Lepas tu last sekali, pergi haji. Ni 5 ni tiang ni. 5 tiang ni yang merangkumi dalam kehidupan kita tu, dalam rukun Islam tu. So bila kita faham 5 tiang ni, daripada mana punca dia, baru kita jelas. Bila kita jelas, macam ni, selama hari ni saya ingat, umum je mengucap pun mengucap macam tu je. Sekali itu yang mengucap, nak semayang. Tu yang mengucap dalam semayang tu macam mana ustaz? Ada orang tanya. Yang semayang, hak semayang tu, dalam syahadah dalam semayang tu, itu syahadah dalam solat. Asyhadu alla ilaha illallah tu, itu rukun solat. Kalau tak syahadah dalam solat tu tak sah. Kita nak cerita ni rukun yang pertama. Ni nak penting belajar rukun ni. Maknanya bila rukun yang pertama tu datang, syahadah yang dulu, maka syahadah tu mengucap dulu. Itu mengucap syahadah. Dan yang dalam solat tu syahadah dalam solat. Begitu. Dia lain. Yang penting tu yang awal tu, yang mengucap tu dulu tu. Mengucap 2 kalimah syahadah sekali seumur hidup. Dulu orang sebut macam tu, sekarang ni orang tak sebut dah. Mengucap syahadah kata dia. Bila kita sebut sekali, itu kita tak tanyalah. Kenapa kena sekali? Tak boleh ke banyak kali? Sekali tu dah masuk Islam. Lepas tu sekiranya dah murtad, dah jatuh kafir, dah jatuh syirik, kena mengucap lagi. Jadi kenapa mengucap ulang-ulang? Sebab Nabi sebut, perbaharuilah iman kamu. Takut tadi antara zuhur dengan asar, kamu jatuh syirik. Nak kena mengucap balik. Mengucap balik. Mana perbaharui yang Nabi suruh. Renew, tajdid balik. Tajdid. Sentiasa zikrullah. Nak masuk solat, jangan duk semayang lagi. Mengucap dulu elok-elok. Takut tadi jadi apa, tak tahulah. Ni hari Covid, duduk kat rumah ni tak apalah kuarantin. Kalau waktu lain, duduk dengan member lah sembang, gelak, ngilang-ngilang, ngikik. Gelak macam Pontianak tu.
Tak kira orang dah. Terjerit terpekik gelak. Kan? Lepas tu duk main dengan benda dunia ni sampai tak sedar je jadi syirik. Sembang ni, tak apa. Masuk yang kumpulan aku ni dapat duit ni. Dia cerita tu. Janji, lebih pada Tuhan lagi janji nak bagi duit kat orang. Rupanya nak nipu orang. Tu. So begitu kedudukan dia. So yang ni kita nak faham baik-baik. Ya? Faham tu insyaAllah. So kita akan bagi sesuatu lagi lepas ni. Okey, wallahu'alam. Alhamdulillah. Baik. So, jadi daripada tiang-tiang tadi, pillars, tiang-tiang tadi tu yang saya dah bagi gambar tu, kita dapat melihat bagaimana kedudukan, mana yang penting, mana yang kena awal, mana yang mula. Mesti ada yang mula. Yang mulanya itu adalah dua kalimah syahadah. Baik. So jadi dalam rukun Islam kita belajar malam ni, rukun Islam ni, kita nak jelas dulu tentang mana rukun tu. Kita sebut je kita tak tahu isi, tak nak buat apa. Apa makna rukun tu? Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Jadi rukun tu, apa dia rukun tu? So rukun ni yang kita nak tahu adalah beberapa tafsiran dia. Yang simple-simple yang saya ambil bagi mudah faham. Yang pertamanya ditafsirkan suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Maksud dia, kalau tak ada benda ni, tak sah buat pekerjaan itu. Contohnya, rukun istinja. Ada berapa? Rukun solat. Kenapa ada rukun dia? Sebab rukun ni nak menggambarkan tentang ibadat tu. Macam mana keadaan sifat bagi solat tu contoh. Sifat bagi puasa tu. Berapa rukun puasa? Berapa rukun zakat? Berapa rukun haji? Jadi nak menggambarkan keadaan ibadat tu sendiri. So dia ada sifat-sifat dia. Apa benda macam mana nak buat? Kalau wuduknya, berapa rukun wuduk? Tak cerita yang sunat, ni rukun dulu. Kalau tak lengkap yang ni, contohnya dalam rukun wuduk, kita tak tinggalkan niat. Niat masa kita berwuduk tu. Niat berwuduk tu masa bila? Tadah tangan, tak air atas tangan, sapu kat muka. Masa tak tangan tu, air kat tangan, kita niat dah. Saja aku berwuduk, mengangkat hadas kecil, hadas wuduk kerana Allah. Sapu kat muka. Betul ke salah? Macam tu. Betul ke salah? Yang mana yang betul? Ambil air, dah selesai ada yang sunat tadi, basuh tangan dulu. Basuh tangan dulu. Lepas basuh tangan, berkumur-kumur. Lepas tu, menjeduk air ke lubang hidung, istinsyak. Kemudian baru kita nak niat berwuduk. Maka bila air itu kena pada muka saja, maka bolehlah niat. Masa tu pun niat jatuh ketika air tersentuh pada muka kita. Ini cara ahli sunnah wal jamaah. Lain saya tak tahu. Jangan tanya. Saya banyak macam orang tanya. Ustaz yang diorang ambil rambut, basuh dengan ubur-ubur dengan telinga sekali, jangan tanya saya. Saya tak reti. Saya tak ngaji ilmu tu. Saya mengaji ilmu di bawah mazhab Imam Syafi'i. Jangan keliru nanti. Jangan duk tanya macam-macam. Tengok dalam video ni macam Ustaz. Tengok je dalam video. Dah kamu nak tok guru dalam video. Lepas tu kamu ikut tok guru tu cakap. Dia kan boleh mengaji nak ambil wuduk. Nak apa kan tanya tok guru betul-betul. Yang kita mengaji dengan kita, tanya dia mazhab apa yang tok guru nak ajar saya ni. Ada mazhab tak ni? Tak payah mazhab. Kita ni kena ikut jumhur ulama. Semua tu boleh. Ikutlah macam tu. Tu semua nak sesat lah tu. Contohnya, kalau kita nak pergi Mekah, nak tawaf depan Kaabah. Boleh kita nak tukar mazhab Imam Hanbali. Kita tak tahu kat Mekah tu dia pakai Hanbali ke apa kan. Cuma kita niat. Aku pergi kepada mazhab saudaraku, penduduk ahli Mekah. Dah selesai. Tapi nak ambil wuduk macam mana? Niat macam bila? Hanbali lain kita. Dia orang niat masa air masuk lubang hidung, dia niat dah. Niat berwuduk masa tu. Kita niat macam kita. Masuk kat muka juga niat pergi mazhab dia. Mana boleh? Lepas tu sekarang, dah habis selesai tawaf dia semua sebab tak nak belaga ni. Takut belaga. Nak balik macam mana? Kita tak boleh solat. Solat sunat 2 rakaat tu tak boleh solat cara kita dah. Kena ikut cara dia solat. Macam mana cara dia solat? Bukan senang nak pindah mazhab. Jadi kita duduk atas mazhab kita. Melainkan kita belajar. Ada tabur haji dia tunjuk lah. Kalau nak pindah mazhab pada Hanbali boleh buat macam ni. Macam dia ajar dalam buku haji tu. So sama juga dengan kaedah kita. Ni cara yang kita nak buat. Jadi masa ambil wuduk apa-apa semua, kita kena ikut. Kita kena firm.
Tu saya kata, kita kena declare dah awal dah. Kita ni ikut mazhab mana? Masa mula-mula kuliah saya dah cakap dah. Aku adalah pengikut mazhab Imam Muhammad bin Idris yang lagi Syafi'i. Dah, khalas. Tetap kat situ. Jangan pergi mazhab lain dah. Bukan tak boleh. Kita baru belajar ni ikut dulu. Mazhab Syafi'i pun tak habis kita belajar. Yang pandai-pandai pergi masuk habis jumhur ulama' konon. Alim sangat kamu. Tak boleh. Kita tetap dulu satu dulu. Belajar satu-satu ilmu macam mazhab ni. Kalau orang nak datang ustaz pelik-pelik, tanya ustaz. Minta maaf ustaz ya. Ana ni bodoh ustaz, tak kerti nak tanya. Dengar ustaz ngajar rasa lain macam sikit ustaz. Ustaz mazhab apa ustaz? Kamu nak ngaji tak nak ngaji dengan aku? Ada seorang macam tu, setengah ustaz dia jawab. Ana Syafi'i lah. Tapi macam bunyi bukan Syafi'i yang tengok ustaz. Lain macam je bunyi. Syafi'i pekoh tak nampak sangat. Kalau mengaji bab tauhid, memang obvious. Memang nampak sangat lah kalau bukan bahasa Asy'ari. Dia takkan cerita tentang sifat 20. Dia cerita tauhid yang 3 tu. Tu nampak sangat lah. Itu bukan mazhab kita. Yang tu tak masuk dalam kategori ahli sunnah wal jemaah yang tu. Bukan. Baik. Jadi memanglah. Tu saya kata, saya selalu nak ulang-ulang bagi faham. Bentuk mazhab mana kita nak ikut. Itu saya dah ulang disebut. Kenapa kita kena ikut mazhab? Sebab kita tak reti. Puak-puak yang nak menentang Imam Syafi'i tu, kaedah yang dia orang baca Quran tu pun, semua ikut kaedah Imam Syafi'i. Nak nafi Imam Syafi'i macam mana? Sebab apa lagi yang tak ada? Dia apa yang dia tak buat? Hampir habis dah, tak ada benda ruang. Dia dah cover habis dah. Tapi orang menafikan dia. So jadi macam tu. Kenapa kita kena ada mazhab? Kita kena ikut mazhab. Supaya terpelihara kita daripada jatuh dalam zindik. Sebab orang kata dalam mazhab ni boleh sesat gitu ya. Sebab dia akan pakai idea dia. Dia akan pakai akal dia. Dia akan pakai nafsu dia. Jadi gitu. Ni saya tak cerita lagi bab-bab tawasul, bab-bab wasilah, rabitah. Lagilah orang pok-pok tu marah kalau cerita bab tu. Nanti saya tunjuklah sikit-sikit. Macam mana dia orang tukar kitab-kitab ahli sunnah ni, dia ubahnya kitab tu. Semua dekat saya kitab tu. Terutama kitab Al-Ibanah tu Imam Nawawi. Tukar habis dalam tu. Kita ada kitab yang ori. Ni kitab yang diubah balik. Tak ada kerja lain. Dia ubah kitab orang buat apa? Buatlah kitab kamu sendiri. Jadi adalah kita tahu lah siapa pengasas dia, siapa yang terlibat dalam ni kan. Tu panjang cerita dia. Saya rasa tak perlu mengaji yang tu. Cuma nak mengaji ni yang kita dulu. Baik, kemudian yang keduanya tafsirannya asas disebut ataupun dasar ataupun sendi. Contohnya semuanya terlaksana dengan baik, tidak sesuatu pun yang menyimpang. Sama juga yang tadi. Maknanya kena buat tu dengan sempurna. Rukun tu. Rukun pula, kalau kata rukun wuduk, mana yang pertama, awal? Awal sekali adalah, nombor satunya, membasuh muka. Yang kedua, membasuh siku. Tak boleh basuh siku dulu, baru basuh muka. Tak ikut rukun, maka tak sempurna. Wuduk tu, tak sah pun. Macam tu. So, jadi, ni benda rukun. Rukun ni benda yang paling asas. Maknanya suatu perkara yang menggambarkan keseluruhan amal ibadat tu, itulah dia rukun. Maka sebab tu dia ada rukun dia. Okey. Agamanya, rukunnya apa? Nak cerita agama tu adalah 3 rukun tu tadi. 3 rukun iman, Islam, ihsan tu menggambarkan itulah agama. Maknanya kalau kata agama Islam, inilah rukun dia. Iman, Islam, ihsan. Kalau tak ada salah satu tu, maka tak sah lah. Kalau tinggal salah satu tu tak sah dah. Tinggal ihsan, dah tak jadi apa dah agama tu. Dah macam tak beragama. Macam manusia tak ada kepala. Jalan. Orang takut orang kata hantu. Kepala tak ada, jalan. Macam tu contoh. So, jadi dia kena lengkapkan, kena sempurnakan rukun tu. Bila cerita rukun Islam ada berapa? Ada 5. 5 rukun Islam. Jatuh salah satu, maka bukan lagi jadi rukun Islam dah. Dia bila kata rukun, kena buat semua. Sebab tu haji dia letak last sekali. Sebab syarat haji ni berkemampuan. Haji ni letak last sebab berkemampuan. Mampu segi apa? Mampu segi duit. Mampu segi ilmu. Mampu segi ilmu. Ni banyak pergi haji. Bila kita tanya, Pak Cik, apa perbezaan antara rukun haji dengan wajib haji? Alah, tak payahlah kamu ustaz duk tanya saya banyak-banyak, tak reti pun. Pergi tabur haji, dengar je orang tabur haji panggil khusus. Tiap-tiap minggu pergi. Habis Pak Cik nak pergi haji, Pak Cik nak buat haji, Pak Cik kena tahu Pak Cik, sebab rukun haji dengan wajib haji tak sama. Rukun haji kalau tinggal batal haji.
Wajib haji pakcik, kalau tinggal boleh bayar dam. Pakcik faham tak? Entahlah, ikut je lah, apa-apa pun tak kisah. Macam mana nak boleh dapat haji mabrur? Sampai pergi Mekah, sampai yang itu pun dah tak kerti. Jadi saya ingat pergi haji kemarin. Masa nak seminggu 2 minggu lagi nak tu, buatlah kuliah kat bilik tu. Ramailah yang mengaji. Tanyalah satu-satu. Okey, saya kata macam ni lah. Haji ni yang kelima. Sebab masa waktu haji nanti, masa di Padang Arafah, ketika hari wukuf, dikatakan Allah tu turun duduk depan kita satu sama satu, one to one. Allah akan audit kita. Allah akan periksa amal kita. Allah akan periksa syahadah kita. Allah akan periksa solat kita, puasa kita, zakat kita, nak bagi haji mabrur. Sebab tu Nabi kata wukuf tu adalah hati bagi haji. Sah atau batal haji tu pada wukuf. Masa itulah yang banyak dapat haji foto. Tambah zaman sekarang. Panggillah bini dia, si abang ni. Yang mari sini kita tangkap biar kat cucu kita. Tangkaplah ketika tengah duduk sibuk dengan apa ni wukuf tu. Ambil gambar foto, hantar selfie bagi kat anak cucu kat kampung. Maka dapatlah dia haji. Haji apa? Haji foto ataupun haji selfie. Nak sangat haji selfie, dapat haji selfie. Sebab tu tak boleh main-main masa di wukuf. Bila tergelincir matahari tu, kita tak boleh ngadap lain dah. Kita kena ngadap Allah je. Pasal Allah turun duk audit kita tu. Allah duk check satu-satu kita. Mana nampak Ustaz, tak nampak pun. Itulah masalah kamu. Kamu duk tengok jasmani, rohani kamu tak tengok. Sebab haji ni satu syiar. Kena ingat sebab tu Rasulullah masa di wukuf tu, dekat dengan Bukit Jabal Rahmah tu, tapak dia duduk situ tepi tu, ada kawasan batu duduk situ. Tepi menyorok sikit jelah batu. Nabi duduk situ. Pasal wukuf ni kritikal bagi orang pergi haji. Bukan pasal masa ada hak tawas, sa'i tu cerita lain dah. Nombor 2 ni hak mula-mula ni. Bila dia tak faham tentang rukun haji, wajib haji. Perbezaan tu. Sebab tu nak sah tak sah amal ibadat dia kena beza benda tu. Sama juga kita solat. Kita solat. Kita akan tanya takbir ni kalau tak angkat tangan sah tak sah? Oh tak sah Ustaz. Mana boleh takbir mesti kena angkat tangan. Kamu ni reti tak rukun dengan sunat? Sunat dengan sunat. Rukun dengan sunat benda satu. Sunat dengan sunat. Sunat ab'as dengan sunat hai'ah. Kalau tinggal sunat ab'as nak buat apa? Sunat hai'ah pun nak tinggal. Berapa banyak sunat hai'ah? Rukun dalam solat dah berapa? Okeylah. Kalau mazhab Syafi'i 19. Oi, bukan 13 ke Ustaz? Memang 13. Tapi ada tambahan lagi. Tambahan sebenarnya 19. Dekat mana tengok? Rokok serta tamakninah di dalamnya. Kena ada tamakninah. Kalau mazhab Hanafi, yang geng-geng mamak ni, dia tak ada tamakninah. Rokok je bangkit. Macam kilat. Ada sah, kita tak sah. Kemudian, i'tidal serta tamakninah di dalamnya. Ada tambah lagi 6. Sujud serta tamakninah di dalamnya. Tu kat situ yang ada lagi, nanti kita belajar bagai semayang. Jadi akan ada tamakninah, maka jadi 19 rukun. Kemudian dalam 19 rukun tu. Kemudian sunat ab'as ada berapa pula? Sunat hai'ah ada berapa? Saya tanya mana ni? Sunat hai'ah ada berapa? Sunat hai'ah dalam solat ada 70,000. Kalau orang tu tahu dalam sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni dia macam kosmetik lah. Macam kosmetik. Hias solat tu. Nak hias solat tu macam mana? Bukan sikit lah. Tu banyak lah. Kalau kita ngaji tu betul. Nantilah kita ngaji esok kita pakai kitab Muyatul Musalli tu. Dengan kitab Miftahul Jannah. Adalah beberapa kitab yang agak advance ke depan kita cerita tentang penghayatan macam mana solat bukan macam kita solat tu. Baik. Kemudian itu persoalan rukun. Apa sabda Nabi dalam hadis ni? Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu yang Nabi sebut. Apa kita nak baca macam mana tu? Dalam hadis dia. Saya ulang sekali lagi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Apa makna dia? Islam tu? Apa kita biasa dengar? Islam itu tinggi. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada lagi lebih tinggi daripadanya. Inilah Islam. Jadi ketinggi Islam tu. Jadi tak payah ambil agama lain. Dah elok dah. Ni pun jenuh nak faham dah. Okey, takat ni dulu ringkas-ringkas je. Jadilah Okey, Allahuakbar. Baik, alhamdulillah.
Tadi kita tengok dah bagaimana Islam tu tinggi dan tidak lagi lebih tinggi pada dia. Sekarang ni kita bawa masuk pula tadi tentang rukun. Apa itu rukun? Okey, jadi nak faham dia, dah jelas dah tadi tentang rukun ni macam sesuatu yang menyempurnakan diri dia tu. Kalau solat apa dia rukun dia tu. Melengkapkan lagi perbuatan tu sendiri. Semayang macam mana, puasa macam mana, zakat macam mana, haji macam mana. Demikian juga dengan tentang rukun iman. Macam mana dikatakan rukun iman pula? Sama je pengertian dia. Rukun ihsan pula macam mana? Mana sesuatu amal yang bagi menyempurnakan iman tu sendiri. Kalau ihsan pun begitu juga. Jadi kita faham, bila kita faham, oh ni makna rukun. Selalu kita dah sebut rukun Islam. Sebut terus sebut. Tapi rukun tu apa benda? Mesti ada sebab. Kita tekan orang dia tulis dalam tu. Okey, sekarang ni kita tengok kepada keistimewaan Islam. Pengertian Islam tu pula. Hari tu saya dah jelas dah. Islam yang kita dah belajar dalam siri yang lepas-lepas. Islam ni berarti tunduk dan patuh. Menurut segala peraturan dan panduan zahir dan batin. Ini buat oleh baginda SAW. Maknanya, dengar je, taat. Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Nak buat apa? Peraturan apa? Peraturan dua je. Satu, taat perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, jauhkan dari larangan dia. Inilah dikatakan amanah yang ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, ganang yang semua tak ada tu. Bila Allah tawarkan kepada langit, gunung, ganang ni, apa kata mereka? Dia tanya balik, apa dia yang amanah tu? Kalau dibuat dosa, dibuat pahala, dibuat baik, dibuat ganjaran dia pahala. Kalau buat dosa, dia Allah akan azab. Langsung dia orang tak ada. Lalu tawaran itu diterima oleh Adam. Sekarang ni, kitalah yang sedang memegang amanah. Amanah. Amanah ni itulah. Buat yang nak kata amanah ni. Jadi amanah yang Allah tawarkan kepada Adam dan kita anak cucu dia pun terima amanah tu. Yang kita nak buat ni adalah Islam tu. Apa yang Allah perintah, kena buat, kena taat. Apa yang Allah larang, kena tinggal. Pasal itu amanah. Itulah amanah tu yang bagi Allah kata pula, kalau kamu buat baik, dibalas dengan pahala, dengan syurga. Kalau kamu buat jahat, kamu akan diazab. Itu saja. Jadi tak ada yang ketiga. Kalau di akhirat itu tak ada duduk tengah-tengah, tak ada. Dia mesti masuk neraka atau syurga. Jadi dekat sini yang kita nak kena ambil Islam tu. Bila kita faham Islam ni adalah berarti tunduk dan patuh. Kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu dipaksa ke, memang kamu dipaksa. Sama ada kamu reda atau tak reda, kamu kena taat. Pasal itu perjanjian kamu dengan Tuhan kamu. Tu. Jadi kita lah ni. Bila kita dah faham bahawa Islam macam itu, oh maknanya kalau aku buat salah, sebab tu kita tak boleh duduk yang kita bincang kemarin saya sebut awal-awal lagi pasal nafsu amarah tu. Saya duduk risau gini macam ni. Kalau tak cerita tentang nafsu amarah tu, kalau ikut dia masuk dalam rukun ihsan pun kita bincang. Tapi saya rasa nak bagi faham dulu bila mengaji ni, jangan kita duduk jadi perangai kita letak pada orang nafsu amarah tu. Tengok balik, review balik yang mana yang kuliah lepas tu. Ada 10 perkara dalam sifat amarah tu. Yang itu semua duduk dalam tempat apa? Semua tempat yang menentang Tuhan. Tu yang amarah tu. Nak duduk sebelah dia tu. Nak pergi kepada taubat. Sentiasa syukur. Kasihkan Allah. Kasihkan Rasulullah. Tempat tu redha. Hak nak pergi situ. Hak tu baru betul nama Islam. Kalau duduk atas ghibah. Saya jumpa geng mengumpat. Ni alhamdulillah lah lega lah sikit sebab kena kurang kat rumah. Keluar masuk tengok lah. Macam burung hantu, macam burung gagak jadi. Wah, kau kukuk gagak sana. Sebab dia buat keluar perangai tu dah. Sebab sebenarnya waktu ni waktu tarbiyah. Kita dah faham besok aku dulu ya Allah. Membawang ni nombor satu. Saya tak suka istilah guna bawang. Membawang nampak lembut. Saya suka guna kata ribah. Mengumpat. Lidah tu lidah neraka. Lidah tu jahat ke? Tak. Siapa yang dalam diri kita ni? Diri kita ni, siapa raja? Who is the king? Hati kita tu. Dialah raja. Dia mengarahkan segala-galanya kita buat. Kalau lidah tu mengumpat, hati tu yang nak mengumpat. Kalau lidah tu nak memaki hamun orang, hati tu yang sebenarnya yang memaki hamun orang. Pasal dialah raja. Kalau tanpa dia, lidah tak ada apa. Apa function? Apa fungsi lidah?
Lidah Allah jadikan untuk berkata-kata. Lidah tu bukan reti apa. Dia tahu berkata-kata. Suruh bercakap, dia bercakap. Cakap baik, dia cakap baik. Cakap jahat, dia cakap jahat. Dia ikut apa benda yang diperintah oleh hati. Maka hati itulah raja. Kalau hati tu jahat, jahatlah lidah. Kalau hati jahat, jahatlah tangan. Hati jahat, jahatlah kaki. Yang mengarahkan semua tubuh badan kita ni buat apa benda sahaja pun, buat amal baik atau jahat, itu terpulang kepada hati. Betul Nabi sebut dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Baik-baik, jahat-jahat. Itulah bendanya. Itu saya sebut awal dulu. Sebab kalau nak mengaji, kalau tak boleh buang perangai tu, memang tak boleh ngaji. Dia ngaji kat mana pun perangai siapa. Masuk dalam gedung tak sampai seminit, left. Tak sesuai dengan jiwa dia. Mana dia nak mengaji, yang mana yang sesuai dengan jiwa dia saja. Sebenarnya mengaji ni kadang-kadang benda tak sesuai, kita kena ikut. Kita kena dengar dulu bagi habis. Bagi faham dulu. Mungkin hak kita faham tu salah. Macam tu. So, jadi kita kena balik pada soalan tu supaya kita faham. Jadi, Islam ni berarti tunduk. Tunduk dapat. Jangan menentang Tuhan. Jadi, perangai hak jahat tu, kalau boleh buang yang tu, insya-Allah. Tak ada risau dah. Yang susahnya nak buang tu. Itu baru amarah. Kita tak cerita tentang lawamah lagi. Tak cerita tentang mulhimah lagi. 3 lagi nafsu kita nak kena redah. Nak naik ke mutmainnah tu. Sebab tempat paling selamat pada mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Tu tempat tu dulu. So jadi itulah kena ambil Islam. Kena faham Islam. Kenapa kita kena ambil agama Islam ni? Sebab Islam tu kena tunduk. Maknanya dia tunduk dan patuh kepada segala peraturan-peraturan dan panduan dalam syarak tu. Yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh Nabi. Nabi itu utusan Allah. Yang Nabi bawa tu semua kehendak Allah. Nabi itu cuma wakil Allah. Nabi menyampaikan apa yang Allah nak. Hei Muhammad, bagi sampai macam ni. Kepada sekalian-sekalian umatmu tu. Tapi Allah Ta'ala panggil nama Muhammad. Allah panggil Ya Ayuhan Nabi. Kat Nabi Muhammad ni Allah tak panggil Nabi Muhammad. Allah panggil Ya Ayuhan Nabi. Kita kan duduk sebut. Tu tengok Muhammad. Apa salah kata Nabi Muhammad? Tu penghormatan kita. Mak Allah ra'i sayang sangat kat Nabi Muhammad. Dia panggil Ya Ayuhan Nabi. Ya Rasulullah. Baik. Jadi itulah Islam. Bila kita faham Islam jelas kat kita, Islam ni tunduk dan patuh. Apa ada istimewa ke Islam ni? Kemudian iman Islam Ihsan ni tak boleh bercerai. Kalau bercerai, duk azab lah esok akhirat. Jangan bercerai-berai. Sebab Islam, iman, Ihsan ni 3 ni adalah rukun agama. Maksudnya melengkapkan agama tu pada 3 bab tu. Kemudian keistimewaan Islam kita tengok sekejap. Memperbaiki kepercayaan dan memperkuatkan keyakinan atau akidah pada zat Allah yang Maha Esa. Lagi, menghapuskan kepercayaan yang sesat selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak buang kepercayaan karut-karut tu. Percaya COVID boleh bunuh orang lah. Percaya sifat baharu bagi bekas lah. Percaya ikhtiar usaha dia boleh menghasilkan bekas. Tu pun sesat juga tu. Dia guna akal dia usaha-usaha jadi dia kata tengok. Penat lelah saya berhasil. Tu pun sesat tu. Sebab apa? Ikhtiar usaha tak bagi bekas. Yang bagi bekas tu Allah Ta'ala. Kau buatlah macam mana pun. Kalau tak jadi, tak jadi. Kalau jadi pun, sebabkan Allah yang izinkan benda tu. Baik bersama, berjahat bersama. Kemudian mengatur cara beribadat kepada Allah Ta'ala. Dalam Islam dia ajar kita. Nak beribadat tu, ya Allah. Tengok macam kita sembang kemarin. Masuk tandas pun jenuh. Nak masuk tandas tu macam-macam kaedah. Nak kena belajar dulu. Adab masuk tandas. Adab tu akhlak. Adalah sebab dia yang Allah, yang Nabi ajar kita tu. Nabi wuduk macam mana? Semalam ada orang tanya, Ustaz, kalau semayang, macam dia tanya, kalau semayang apa ke? Tak ingat dah. Tapi saya jawab, saya kata macam ni. Tu apa soalan dia? Saya kata kalau semayang, telanjang pun boleh. Dah tak ada pakaian. Nak pakai apa? Masuk waktu. Semayang lah, semayang. Cari tempat gelap sikit. Duduk semayang. Dah masuk waktu, dah apa pun tak ada kita masa tu. Contoh kena kurung ke apa benda ke berlaku. Jadi banyaklah sangat kalau kita nak belajar dalam Islam ni. Kemudian, apa Islam bagi kita lagi? Apa penting istimewa? Mengatur cara perhubungan kita sama manusia. Kita dengan orang kafir tak sama. Tengok Islam jumpa bersalam. Ni musim COVID dia letih. Saya siang tadi jumpa kawan-kawan lama. Nak salam kata, sekarang macam-macam lah kepala kita teringat pula. Ni pun haru juga. Kena paksa tangan tak kat dada pula. Kalau dengan Jepun tu arigato lah. Arigato kau imas. Arigato itu, arigato ni. Jadi, kemudian mengatur hukum-hukum jinayat.
Macam mana hukum-hukum yang melakukan jenayat, apa kaedah hukuman-hukuman dia, sebat ke, kurung ke apa ke. Kemudian mengatur hukum keadilan, kekeluargaan dan keturunan. Nak jaga zuriat ni. Yang ni banyak kita belajar semalam dalam maqasid syariah tu yang saya cerita semalam. Sebab tu maqasid syariah ni penting untuk kawal kita. Kemudian mempertinggikan akhlak manusia. Dan mengatur hukum-hukum yang berkenaan dengan kebendaan. Bendaan hal-hal dunia ni lah. Tu. Ni yang berlaku di dalam apa yang kita nak kena buat ni. So ini dia antara pengertian Islam yang secara asasnya macam ni lah. Banyak kalau kita tengok lagi macam-macam. Orang ni tulis macam ni. Semua tu benda baik. Asas semua tu semua benda yang dah elok dah. Bolehlah kita ikut. Mana-mana yang kita boleh rasa kita buat tu, kita ikut yang tu. Semua tu benda elok sangat. Baik, wallahualam. Baik, jadi Alhamdulillah. Rasanya makin lama makin panjang saya cakap ni. Boleh ke? Boleh ke? Dengar lama sikit. Makin lama makin panjang. Kenapa? Bila nak cakap bab-bab macam ni, kalau cakap pendek-pendek sekarang, jadi kamu mungkin tak pun nak faham. Nak bagi jelas. Macam nak bagi jelas. Sebab nanti kita tengok slide tu, dah nampak dah macam ni flow dia. Okey, so sekarang ni yang bab ni kita masuk dalam bahagian rukun. Tadi rukun ni semua rukun. Rukun. So yang pertama mari saya buat, okey, rukun Islam. Dalam rukun Islam ni dalam bahagian fiqh. Tajuk dia fiqh. Nanti esok kita akan belajar pula mabadi dia. Mabadi tu maksud dia anggaran dasar. Kenapa kena belajar mabadi dulu sebelum masuk dalam ilmu ni? Nak pergi kepada hukum taklifi wada'i ni. Sepatutnya kita buka tajuk tu dulu. Tak apalah. Yang penting dalam ni boleh pasal kita punya boleh dulu ada dia punya apa, boleh review balik, ada siri 1, siri dia boleh buka siri-siri yang terlepas tu, tengok kat sini balik. Kenapa tentang mabadi dia? Apa sebab belajar? Daripada mana datang hukum dia? Okey So jadi dalam bahagian ni kita dah mula nak pecah dah. Nak pecah kepada satu-satu bahagian. Yang pertama rukun syahadah. Nanti tolong jawab kat situ. Saya tinggal kosong ya. Rukun syahadah ada berapa? Mengucap 2 kalimah syahadah yang pertama. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Okey, berapa rukun? Rukun tu nanti akan menggambarkan syahadah tu. Kalau tak ada rukun kat situ, syahadah tu dah tak ada apa. Ustaz, nak tanya sikit lah. Ada ke rukun syahadah? Entahlah kat kamu. Dulu kau belajar macam mana? Ada tak pernah mengajar, pernah belajar macam ni? Habis kata ada rukun macam mana kamu nak gambarkan syahadah tu? Semayang ada rukun tak semayang? Solat. Ada rukun tak solat? Ada kan solat? Cuba baca tengok satu. Tak ingat dah. Suruh je terkejut tak ingat lah. Tapi tak apa, jangan malu nah. Jangan malu. Sebab apa? Masing-masing rumah. Tak ada siapa tengok pun. Saya seorang je tengok. Orang lain tak tengok. Seorang. Sebab apa tengok? Satu apa? Diri betul kan niat dulu? Niat dulu kan diri betul? Diri betul kan niat dulu? 3 kali tanya kalut dah nak jawab. Mana dulu? Niat kan diri betul dulu? Berapa rukun solat? Kalau Ustaz sebut tadi 19, jenuh nak apa Ustaz? Ada nak solat? Tak tahu rukunnya kamu nak solat? Lepas tu solat pula, dalam solat ni ingat, setiap kali kamu pindah rukun tu kena niat tu. Daripada rukun niat takbir masuk baca Fatihah, lepas tu nak turun kepada rukuk tu, nak turun rukuk tu kena niat tu, kena pindah rukun. Pindah kepada rukun lain. Kemudian nak i'tidal niat pula. Kena niat kan? Tapi kalau tak niat macam mana? Nak ngabihkan 13 rukun solat tu. Solat ni banyak kan? Lepas tu kalau pergi masjid pula sembahyang Jumaat. Masalah orang yang tamam solat dia. Macam mana keadaan orang yang masuk kemudian, yang bersama dengan imam? Tu padalah bahagian dia lagi. Baik, kemudian puasa bulan Ramadan. Ni nak puasa ni. Elok benar lah ni puasa ni. Berapa rukun puasa? Nak mula kat mana dulu? Dia apa pun semua, dia niat. Niat tu tak boleh tinggal kat situ.
Kemudian zakat. Kalau tak keluar zakat lain yang keluar zakat tu apa pula niat dia? Apa pula rukun dia? Jadi rukun tu lah nak menyempurnakan amal dia tu. Mengeluar zakat ni satu amal. Amal perbuatan menyempurnakan rukun Islam. Maka dia ada rukun. Rukun tu nak mengesahkan amal dia. Pergi keluar zakat tak tahu rukun zakat. Macam mana nak keluar zakat? Tahu bagi duit lah kat majlis agama. Ataupun kat orang susah. Demikian juga dengan haji. Lepas tu dia kena beza. Bila dah tahu rukun dia, perbezaan pula antara rukun, sunat. Adalah macam tadi macam haji. Ada wajib haji, ada rukun haji. Semua tu kita nak kena faham baik-baik. Itulah. So, jadi kaedah dia, dalam mana kita nak belajar? Mazhab dia, atau mazhab Syafi'i. Kitab pengajian dia, saya tunjuk dalam ni ada 2 yang saya ambil. Ambil kitab perukunan, paling asas. Kalau mengaji kitab perukunan ni, saya ngaji dulu. Lepas tu satu lagi kitab kecil, satu lagi tepi tu, Masailal Mubtadi. Nama kitab ni pun, kitab kecil, sangat comel kitabnya. Masailal Mubtadi li ikhwani Mubtadi. Kitab ni kitab paling awal kalau belajar kitab ni. Itu dia sini pun cantik kitab ni. Apa nama Masail. Saya mengaji kitab ni 2 kuliah tak habis lagi Tok Guru duk hurai masalah perkataan Masail. Apa dia Masailal ni? Masail ni apa? Itu baru tak isi lagi, baru kulit. Beberapa masalah yang menunjuki bagi saudara-saudara yang baru belajar. Tu maksud dia. Nak cerita tu pun jenuh. Nak habiskan tajuk tu je. 2 kuliah tu habis gitu cerita pasal tu. Siapa dia yang katakan kena belajar ni? Siapa dia saudara-saudara yang kena belajar? Macam mana sifat orang tu pula? Pasal tu bila kita mengaji menghadap Tok Guru ni kita dapat ilmu lain pada orang lain. Ni nak mudah. Buka Google lah buka. Pergilah buka. Kamu boleh buka Google. Type lah Tok Guru Google, Syekh Google tu tengok. Semua ada dalam tu. Tapi faham ke? Ni Indon. Ni hak Malaysia punya tengok hurai. Macam ni. Macam orang ni macam ni huraian dia. So jadi kita biar kita jelas. Mazhab Asy-Syafi'i. Kitab ni pada mana? Siapa penulis dia? Di situ kita ambil. Maknanya ada panduan rujukan. Cuma saya nak beritahu sini, saya terpaksa ubah sesuai dengan keadaan manusia IT zaman sekarang. Jadi kalau saya ubah dalam bentuk carta macam ni, saya rasa lagi susah nak faham. Kalau zaman-zaman saya ngaji kemarin, mana ada carta, laptop pun tak ada, handphone pun tak ada. Yang ada kitab tu lah sebiji. Itulah duk tengok. Jemur tak jemur, ngadak lah itu. Sekarang ni tak. Tengah Tok Guru mengajar, boleh main handphone lagi. Boleh WhatsApp sana, boleh tengok video lagi. Tengok sana, tengok sini tengah ngaji. Zaman sekarang tu dah tak berkat. Zaman dulu tak boleh. Tengking dia Tok Gurunya. Lemparnya kayu lah apa semua yang ada ke depan dia tu. Kitab pun terbang. Punya nak dapat ilmu. Tapi pengalaman tu tak boleh dibeli. Kita lalu kita rasalah. Man lam yazuk lam yadri. Siapa yang boleh lalu tu dia rasalah macam mana dia punya apa? Nikmat, kesan daripada kita mengaji tu. Okey tu jadi itulah. Nak tengok boleh nanti tengoklah rukun-rukun dia, nanti kita bincang sikit lagi untuk. Saya rasa ni ada satu lagi slide untuk Allah malam ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita tengok sekejap carta ni. Ni saya ulang balik. Nak bagi masuk balik. Dulu dah cerita round pertama dah cerita dah. Sekarang ni kita nak sambung, bila nak sambung bahagian ni. Yang ni kena simpan dalam otak. Yang ni ilmu ni. Ni carta ni tentang 3 perkara asas. Yang pertama, apa dia dikatakan syariat. Syariat tu ialah syariat tu adalah agama yang Allah jalankan untuk hamba-Nya, dan syariat adalah agama adalah mazhab yang Allah jalankan untuk makhluknya. Itu syariat. Seperti disebut apa yang Allah sebut, kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Ini syariat Allah. Ini agama. Syariat ni agama. Konten dia tu agama. Itu adalah agama. Konten syariat tu. So dalam syariat tu ada syarak.
Balik kepada syarak pula. Dalam syariat tu ada syarak. Jadi hukum syarak pula ialah hukum Allah yang bersandarkan kepada ajaran Islam. Hukum syarak. Ni dalam masalah fiqh ni. Masalah fiqh ni, masalah fiqh ni. Dan hukum syarak tu pula terkandung dalam dua bahagian. Yang pertama, at-taklifiyah, iaitu apa dia? Bebanan, pertanggungjawapan. Dan yang keduanya al-wadi'iyah. Ataupun tersebut, yang pertama hukum taklifi, yang keduanya hukum wadi'i. Hukum taklifi itu, hukum macam mana pula hukum? Dalam hukum syarak bagi dua tu. Satu taklifi, satu wadi'i. Tu dalam hukum syarak. So dalam tu, konten dia apa? Konten dia ialah daripada rukun Islam yang 5. Daripada syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Itu kontens. Itu kandungan yang terdapat di dalam hukum taklifi. Demikian juga pada hukum wadi'i. Pada hukum taklifi ini yang kita belajar bagi orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf dia kena tahu hukum taklifi ni sebab dia nak melaksanakan hukum tu. Mana tempat wajib, mana tempat sunat, mana tempat harus, mana tempat haram, mana tempat makruh. Contohnya solat. Mana solat wajib kat mana? Solat sunat macam mana? Harus macam mana? Makruh macam mana? Haram macam mana? Tu. Tu tak mengaji habis Tu dah pening kepala dalam mengaji tu. Kau pening lagi. Tapi tak mengaji macam mana? Kena mengaji. Dah tak reti benda tu, kita nak letak hukum tak boleh. Kita ni penegak hukum. Orang yang menegakkan hukum ni kita ni. Kita ni. So kita nak tegak hukum, kita nak kena faham hukum. Kalau hukum kita tak faham, kita nak tegak apa benda? Contohnya, dah Allah kata mengumpat tu haram. Haramlah kena hukum haram. Kalau sembahyang tu wajib, kena kata wajib. Hak ni tak, hak haram dia kata makruh, boleh mengumpat, ada sebab dia. Dia tak boleh. Wajib, mu kena kata wajib. Jangan nak kata benda lain. Sunat kena kata sunat. Tetamu kepada yang wajib. Macam tu. Sebab tu perintah Allah atas manusia untuk menjalankan hukum wajib dan sunat. Serta menjauhi yang haram dan yang makruh. Dan boleh memilih di antara yang harus. Itu hukum syarak kita nak belajar kejap lagi. Ini tak ada lah, insyaAllah esok malam pula. Itu katakan syarak. Ini yang saya nak ajar ni basic je bang. Bukan masuk MCT pun. Ini cakap kita je. Yang jenis baru nak belajar ni. Tu pun budak-budak MCT balik Malaysia dia datang jumpa saya. Ustaz nak ngaji Ustaz. Kamu dah mengaji tinggi-tinggi dah. Buat apa datang sini jumpa dengan aku? Tak mengaji lagi yang itu. Itulah kata 4-5 tahun mengaji kan dah habis. Pondok 20 tahun. Baru panggil Tok Lebay. Ni lebay yang tak pakai dah. Nak panggil Tok apa pula? Tok Kopiah. Tok Songkok panggil. Itu hukum syarak. Kemudian bahagian fiqh. Ilmu ni fiqh. Ilmu dia berkenaan hukum makan syarak yang bersifat amali. Dia banyak amaliyah nah. Kena ingat fiqh ni benda amaliyah. Apa amaliyah? Praktikal. Yang kita nak kena buat. Semayang. Syahadah. Syahadah aja dia tak ada praktikal. Dia hanya ikrar. Tak payah angkat tangan pun. Syahadah. Tapi solat habis satu tubuh badan. Puasa semua kena. Zakat sama juga. Kederat kita tu. Nak bagi zakat kena ada kederat dulu, meniaga dulu. Semua kena praktis, kena buat, kena tegak, kena hidupkan seluruh anggota jawarih kita tu. Gerak-geri kita seluruh kita nak punya kederat, perah kederat kata orang. Nak cari duit dapat untung bagi zakat. Haji lebih kan. Haji paling teruk lah. Berapa hari pergi haji? Haji berapa hari kalau kita buat? 5 hari, 6 hari habislah haji tu. Tapi Allah, siapa pergi haji tahulah. Itu haji. Amaliyah. Satu ya. Syahadah. Dia hanya ikrar je kat situ. Dia pelik pada lain. Sebab apa? Nanti kita sembang lain. Kenapa dia tu lain pada yang lain? Kenapa dia tidak amaliyah? Sedangkan dia kena amali. Itu tadi saya sebut. Islam itu tertegak atas 5 dasar. The pillars of Islam tu 5. Pertama sekali, faith, pengakuan sumpah kita dengan Allah tu. Perjanjian kita tu. Baru datang yang lain. Kemudian kita masuk bahagian syarak. Maka pada syarak tu, syarak ni lah kita nak panjang lebar nanti. Nak belajar wuduk ke, solat ke, apa benda semua dalam pelaksanaan hukum syarak. Tiap-tiap tempat tu ada hukum. So bila kita dah faham hukum hakam ni, kita berjalan ke mana pun, kita akan bawa hukum tu. Hukum tu kita junjung. Kita junjung hukum tu berarti kita berjalan dalam keadaan kita mengetahui hukum Tuhan. Kalau berjalan ni nak solat macam mana?
Boleh solat jamak kasar. Boleh tak kalau solat jamak kasar? Berapa kilometer boleh? Apa pula nak ikut tiba-tiba pergi-pergi ada imam duk semayang dah tu. Tak tahu semayang apa nak ikut ke tak? Kalau kita dah mengaji hukum, kita buat decide lah. Kita boleh tentukan hukum tu dengan kefahaman kita mengaji ni. Tu cerita dia. Boleh faham ni? Faham ke tak tu? Ngangguk ya. Ngangguk. Faham tak tahulah. Tapi tak apa itulah. Saya dah sediakan dengan charter. Jadi dengan charter tu mungkin boleh banyak memberi bantuan lah untuk nak faham detail kan semua kan. Tu yang ni. Jadi untuk malam ni itu tentang 3 benda tu kan, syariat, apa dia syariat tu, dan ilmu fiqh, hukum-hukum syarak. Ni kita nak faham ni. Yang faham sikit dulu ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, saya rasa cukuplah dekat malam ni dulu. Banyak dah tu nak kena mengaji. Jadi insya-Allah, jadi kalau kelapangan lagi malam esok, kita minta izin dengan izin Allah. Ini pun semua dengan izin dia. Tidak, kita tak mampu nak buat. Nak cakap macam ni pun kalau bukan izin dia, kita tak nak cakap. Kalau dia tak bagi ilham pun kita tak boleh nak cakap. Semua dengan kudrat dan iradat Tuhan. Sebab tu kita bab-bab macam ni kita kena banyak bergantung dengan Tuhan. 100%. Sebab semua datang tu semua daripada Allah. Kita ni apa benda pun tak ada. Kita ni milik Tuhan. Macam itulah kita nak kena faham baik-baik. Sebab itulah saya ada ulama sebut tadi, nak jadi orang mulia, kena buang perangai amarah tu. Walaupun masih tersimpan segala hasad dengki, dendam, buruk sangka. Sifat tu semua tak bagi faedah kat kita. Tak bagi manfaat langsung sebiji. Bersebiji sawi pun tak ada. Sebab tu kita dengan dosa-dosa kita tu banyak dengan anak Adam, dengan Allah, dengan Rasul, sama-sama kita. Kita banyak buat dosa macam tu. Sebab kita mempertahankan ego kita tu. Kita mempertahankan sombong bongkok kita tu. Mempertahankan perangai-perangai ajaran-ajaran syaitan. Bila kita ambil sifat amarah yang 10 tu, automatik wali kita adalah wali syaitan. Buang yang tu, barulah kita berwalikan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah penolong bagi orang yang beriman. Kalau tidak, ambil syaitan jadi wali. Tak malu, tak usah malu lah. Kalau kita dah tersalah, kita bertaubat. Minta ampun. Nak malu kenapa? Kalau kita salah dengan siapa-siapa pun, orang tak kisah. Kalau orang salah minta ampun, kita maaf lah. Apa kita pula nak orang minta ampun kita? Oh, tak boleh. Tak boleh. Allah, kamu tu siapa? Tuhan tu lagi hebat. Kita buat salah, apa pun dia ampun. Nampak tak? Beza kita dengan sifat-sifat Tuhan. Maha pengampun. Kita tak, dendam kita tak mau buang. Ini soal-soal kehidupan. So, kita kena belajar lah menjadi orang yang lemah lembut. Tak payahlah kita bawa perangai-perangai buruk tu. Sebab dalam Islam dah cerita dah. Binasa semua akhlak-akhlak amarah tu. Jadi kalau kita ada simpan perangai buruk tu, kita pergi tak ke mana dah. You are going nowhere. Tak pergi ke mana dah. Kalau nak ingat balik pada Allah dan Rasul, kena jaga dulu yang tu. Walaupun kita tak sampai pengajian tasawuf tu, bab tu teruk sikit kalau mengaji. Saya akan sentuh juga bab tu. Sebab saya rasa susah kalau mengaji, kalau kita tak buang perangai huduh tu. Kita duk bersombong, kita tak habis lagi. Angkuh kita tu. Jahat lah sifat sombong ni, dia cukup dahsyat. Sebab syaitan 16 ekor duduk tunggu sebelah dia. Sombong, cakap orang sombong. Tak habis-habis. Duk bawa-bawa perangai sombong tu. Merendah diri langsung, tak ada. Tu perangai kita manusia. So kita dah belajar. Kita minta doa dengan Tuhan, buanglah, kita usahalah. Usaha keluarkan daripada sifat-sifat yang tercela. Kita balik pada sifat mahmudah yang 10 tu. Mudah-mudahan kita belajar balik nanti, kita minta doa dengan Tuhan, Allah keluarkan kita. Macam mana nak buat? Nanti kita tarik syahadah ramai-ramai balik. Kita buat video ke macam mana ke besok kan. Kita ganti tempat yang kufur maksiat tu, kita tukar dalam hati kita biar iman Islam ihsan masuk tempat tu. Dia kena ganti macam itu. Kalau tak ganti macam tu, sampai bila kita duduk dalam jahat? Nak harap kita buang sendiri, pakai tak buang lah. Sampai mati je dia gitu. Lepas tu tak boleh tu saya nak sebut. Laqinu andal mautakum la ilaha illallah. Kan Nabi nak sebut. Talkinkanlah. Peringatkanlah di sisi hati orang yang hampir mati tu. Hati yang penuh dengan selaput penyakit-penyakit tu. Kufur maksiat tu. Kufur maksiat ni sentiasa duduk tepi kita tu. Duduk gayut kita tu. Kalau kita tak buang dia, kalau kita tak mengucap balik, dia duduk ada lagi. Tu punya susahnya. Seksa tak seksa dia duduk kita tu. Dia nak kena buang dia tu.
Begitulah Jana, untuk malam ni kita tangguh dulu. Nanti insya-Allah besok kita sempat kita sambung lagi dalam bahagian pengertian tentang hukum-hukum syarak yang terkandung dalam tu taklifi dengan wadi'i. Jadi saya sudah majlis dengan wabillahi taufiq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.